Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eloklah kiranya kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik. Mesyuarat kita pagi ni sebenarnya untuk mengadakan penyelarasan format baharu dokumen yang mana melibatkan 5 program iaitu MBA, DPGS, DPP, DCE dan DPI. Yang mana 5 program ni sebenarnya dah yang dikemukakan oleh pihak MKA sendiri. So kita kena kemukakan permohonan untuk pematuhan akreditasi penuh dan jangkaan kita adalah kita perlu mengemukakan permohonan tu by Januari 2025. Jadi kalau sebelum ni bila kita nak kemukakan permohonan akreditasi penuh, kita kena submit dokumen MQA 04. Tapi recently MQA dah ubah dia punya format. Kita tak perlu lagi submit MQA 04 tu, tetapi dia dah bekalkan template baharulah. Dia more or less sebenarnya lebih kurang konten yang dalam MQA 04 tu juga. Cumanya dia ada bagi template yang berasingan. So kita completekan yang tu. Dan ketika lawatan nanti, visit nanti, kita perlu buat pembuktian lah terhadap apa yang kita dah jawab dalam based on yang dalam template yang kita nak isi ni. Jadi sebelum ni, bagi 5 program ni sendiri pun, kita dah buat mesyuarat penyelarasan dan juga kita dah buat bengkel untuk penyediaan MKA 04 sebelum ni. Yang mana kita pun dah bagi due date untuk submit MKA 04 tu. Tapi kita tak terima lagi mana-mana program. Tapi tak apa, macam Dr. Syauqi pernah cakap sebelum ni, ada hikmahnya. Disebabkan kita pun keluar template baru. So now kita nak transfer lah, ada a few contents from yang tu kita boleh bawa masuk terus dalam template 04 ni. Jadi kat sini seperti yang ada pada display kita ni, inilah surat daripada MKA pada Ogos hari tu berkenaan penilaian pematuhan akreditasi penuh program dan juga tawaran diskaun kalau kita buat permohonan tu pada Januari ni kita dapatlah diskaun sedikit. So kita nak go through sekejap je surat ni. Aisyah turun ke bawah, Aisyah. Jap. Yang nak tengok atas sikit lagi. Sini nombor 6. Nombor 5 dan 6. Okey. Okey, sana saya tak nampak. Okey. Jadi bagi perkara nombor 5, dia kata bagi memudahkan PPT menyediakan dokumen permohonan, dimaklumkan PPT tidak perlu lagi mengemukakan dokumen 04 semasa permohonan dilakukan. Jadi kita hanya perlu kemukakan dan menyediakan dokumen seperti di lampiran 2. Inilah yang kita nak discuss sekejap lagi. Kita nak go through apa yang perlu diisi. Lepas tu kita akan bagilah template tu kepada pihak kuliah. Sekejap Aisyah. Nombor 6 tak habis lagi. Jadi bila kita nak kemukakan permohonan nanti, kita hanya kena buat, dia kata dalam bentuk pemacu pena, maksudnya pendrive tu lah, sebanyak 3 salinan. So ini pun nanti kita akan remind semulalah kuliah later on. Lepas tu template tadi tu lah dimasukkan dalam pendrive, so kita akan submit. Perkara yang nombor 7 ni, inilah inisiatif yang MQA ni pun dia nak berniaga juga ni kan. Alamak, record kan ni. Okay. MQA dia bagi insentif, katanya diskaun sebanyak 7% kepada 600 program pertama seperti di lampiran 3. So kita pula dia dah petik untuk 5 program, jumlah keseluruhan kita ni 42,000 untuk kita bayar. Lepas tu kalau kita kemukakan permohonan by Januari, lepas tu nanti bila dah Januari tu, tapi tak semestinya dapat juga diskaun 7% tu. Bila kita submit in Januari, dia akan tapis balik semula. Dia macam lucky draw pula. By November baru kita dapat keputusan. Kita dapat tak yang ni? Macam tu tak. Itulah polisi MQA yang kita pun kita cuba follow lah mana sekadar yang kita mampu. Okay, baik. Seterusnya turun ke bawah, Aisyah. Okay, lagi. Template ada dekat sini ke, Aisyah? Ini pautan senarai program dalam CHAS ni. Ini
ini nanti Encik Alif Nordin akan uruskanlah berkaitan dengan bukan permohonan untuk kita, dia nak kena apply awal juga ni, kemukakan awal. Rasanya Encik Alif dah register kan untuk kita nak buat permohonan tu kan. Okay, next. Okay, ini lampiran 2-nya. Jadi lampiran 2 inilah template yang perlu kita sediakan menggantikan dokumen 04 tadi tu. Jadi MKA 04 tu kita put aside sekejap. Ini yang kita kena completekan untuk kita buat permohonan nanti. Jadi selepas ni kami akan bagi satu workflow juga untuk penyediaan di pihak program bila sekian tu, supaya kita ada satu guide lah bila due ni dan sebagainya. Jadi untuk lampiran 2 ni Encik Alif nak present ke? Mana Alif? You nak present ke yang ni? Boleh Puan. Okay, go through borang ni. Okey, ini lampiran 2 dokumen pemantauan registrasi penuh program. Ini adalah borang baru yang diperkenalkan oleh MQA menggantikan MK02. Okey, kita tengok dapat satu soalan. Okey, kita tengok yang tertera pada page ni. Semuanya ini bawah bidang sekejap. Nama PPT, alamat PPT, nombor telefon ni pretty standard lah yang kita isi. Pegawai perhubungan biasanya saya. Mohon tulis nama saya lah. Kita akan jadi orang tengah antara MK dengan kuliah nanti. Okey, daripada nama program dan ke bawah itu semua di bawah bidang kuasa kuliah lah, kuliah akan isi ikut surat kelulusan. Seperti nama program, nombor rujukan program. Nombor rujukan ni nombor surat bidang program ini kena rujuk pada NC code 2020. Kita kena pakai yang 4 coding tu lah. Program franchise ini bukan kita, dan tahap kelayakan kerangka kelayakan Malaysia KKM ikut bidang lah. Kalau 7 untuk master, 8 PhD dan sebagainya. Okey, terus. Pengakuan ini untuk tindakan PJK. Kita akan minta NC akan isi tanda tangan bahagian ni. Okey, seterusnya. Dokumen pemantauan realisasi program bahagian A, maklumat umum, surat penubuhan institusi. Ini mohon dikemukakan bukti dalam bentuk link terus ke Google Drive. Okey, sama ada kuliah sediakan link tu ataupun kuliah boleh serahkan kepada PJK, kami akan buat link. Mana-mana pun boleh. Ya. Okey, lampiran cetak organisasi PPT. Alif. Sekejap. Rasanya yang bahagian A, yang surat penubuhan institusi dengan lampiran PPT yang terkini ni, ini tindakan kita kot. Kita akan standardizekan bagi kepada semua. Oh sorry, saya salah faham. Ini surat penubuhan institusi. Okey. Betul. Cik Ali, saya nak mencadangkan dalam borang ni ada yang maklumat program pada kuliah yang kena isi, ada maklumat yang standard. Yang kita standardize lah di peringkat PJK. Saya rasa macam contohnya yang awal-awal tadi tu, yang itu asalnya PJK boleh letak dulu dekat tu kan. Yang kosong tu tak apalah, yang kuliah akan isi sebab kuliah tahulah yang tu memang part kuliah punya. Boleh tak macam tu? Betul, tak apa doktor. Mungkin biarkan kosong lah, biarkan kosong. Kita akan tengok. Okey, sekejap. Bahagian A ni ada gangguan sikit. Okey, bahagian B, tempoh kelulusan pengendalian, bahasa pengantar, kaedah penyampaian, mod penawaran program, kaedah pengajian, kaedah pembelajaran, work-based learning. Kita senaraikan kaedah pembelajaran dan pengajaran PMP yang diluluskan dari dalam seperti yang tertera dalam surat JPT. Jumlah kredit bergraduat terkini, tempoh pengajian, taraf pelaksanaan. Ini sendirilah, kita semuanya melaksanakan program sendiri. Nombor 10, institusi penarugerahan UniSyams. Terus. Kelayakan masuk program, ini kita nyatakan syarat kelayakan masuk. Nombor 12, bilangan pelajar semasa dan 5 tahun ke belakang, kita buat table. Table ringkas, kita buat ikut tahun dan berapa enrollment pelajar dan jumlah pelajar. Okey, nombor 14, bilangan pelajar bergraduat ikut kohort untuk 5 tahun ke belakang.
Jumlah pelajar meninggalkan institusi tanpa bergraduat. Nombor 16, bidang kerjaya graduan. 17, contoh skor yang dianugerahkan. Okey, ini tak ada isu lah. Apa boleh interrupt saya kalau nak bertanya? Bahagian C, status pemantauan syarat-syarat khusus akreditasi penuh program. Okey, untuk menjawab bahagian C ini, mohon kerjasama semua untuk merujuk kepada surat-surat surat-surat MQA. Biasanya dia adalah surat iringan terhadap sijil akreditasi. Kat belakang tu ada bahagian lampiran dinyatakan syarat-syarat pengekalan akreditasi penuh. Inilah yang syarat-syarat pemantauan tu. Okey, nombor 1, syarat-syarat khusus. Kita nyatakan kalau ada syarat-syarat khusus dan kita nyatakan kalau telah dipatuhi. Okey. Seingat saya Puan Zul, kita ada buat mesyuarat kan sebelum ni yang kita bincangkan perkara ni. Betul. So kita rujuk balik perbincangan tu Okey, syarat-syarat khusus masalahnya perbincangan tu, masalahnya masa kita buat mesyuarat untuk perbincangan syarat-syarat khusus akreditasi yang by program hari tu, semua program tak bersedia dan bila mai tu kita tak dapatlah jawapan. Jadi mungkin pihak dekan boleh tengok balik sebab kita dah minta pihak owner program untuk bersedia dan mohon reschedule dengan pihak PJK lah. Tu HM tu. Ya. Nak kat Zulaka. Betul. Jadi yang tu lah. So nanti mohon reschedule balik untuk kita nak semak jugalah. Tapi kalau kuliah dah confident, tak apalah, teruskanlah. Okey, teruskan Puan Alright. Okey, peringatan kalau sekiranya ada terdapat syarat-syarat yang belum dipatuhi, mohon berbincang dengan PJK Kita nak tahu apa yang kita boleh buat untuk facilitate lah pematuhan terhadap syarat-syarat tersebut. Okey, seterusnya. Bahagian D, maklumat pemantauan akreditasi program. Okey, ini mirip kepada MK04 ataupun mirip kepada COPA sebenarnya. Ada soalan daripada COPA yang dimasukkan kat sini. Pelaksanaan PEO, bukti pengukuran PEO, PLO, CLO berdasarkan MKF 2.0. So di sini telah dinyatakan apa keperluan untuk dikemukakan bukti-bukti ni, catat alir, komposisi jatuh kuasa, dokumen pengukuran, analisis. Boleh berhubung dengan PJK kalau perlukan kita boleh buat hari konsultasi Puan kita ada slot kan untuk hari konsultasi tu. Nanti kita boleh bincang kalau ada keperluan untuk kita bentukkan kita kemukakan table-table yang ataupun apa namanya mapping table lah untuk bantu kuliah untuk isi dokumen bukti disediakan semasa lawatan pemantauan akreditasi. Minit mesyuarat jawatankuasa berkaitan kalau ada tekanlah. Okey, proses tindakan penambahbaikan PO, PLO serta jawatankuasa yang terlibat. Catat alir, saya boleh recall kat sini. Catat alir ni kita boleh ambil catat alir JKPPP ke macam mana Puan? Sebab dia proses penambahbaikan. Ni kita ambil semakan kurikulum yang catat alir ya Puan? Bukan. Ini dia kena bermula daripada jabatan kuliah sehingga ke JKPPP dan senat lah. Mana yang berkaitan. Dia sebabnya tindak penambahbaikan ni, CQI ni dia ada yang berlaku secara minor, ada yang berlaku secara major. Minor tu ada setengah tu dia cukup sehingga kuliah punya endorsement. Kalau yang major dia akan melibatkan sehingga senat lah. So ini juga adalah depends kepada apa yang telah dilaksanakan di pihak kuliah lah. Baik Puan, kita boleh tunjukkan rujukan, kita boleh rujuk kat dokumen SOA semakan kurikulum. Kan boleh rujuk kat situ. Okey. Dan sesuaikan dengan catat alir yang berkenaan. Kalau macam Puan Zul cakap tadi, kalau dia semakkan tu minor, kita rujuk yang minor punya prosedur. Okey, kepatuhan terhadap standard program. Ini semua keperluan untuk kita nyatakan bukti-bukti kita, kurikulum lama dan baru, jadual perbandingan klasifikasi khusus. Ini kena bandingkan dengan standard program, justifikasi perubahan struktur kurikulum jika ada, BOK bagi program komputeran. Ni kalau yang berkaitan lah dengan maklumat khusus dengan dalam table 4. Okey, penilaian pembelajaran pelajar. Okey, ni area 2, kaedah penilaian dan bahan penilaian pelajar. Di sini perlu untuk dikemukakan bahan penilaian akhir
skrip jawapan, JSU, senarai nama pelajar, penilaian dan sebagainya. Okey, proses yang digunakan bagi memastikan kesahihan, kebolehpercayaan, ketekalan, kesemasaan dan keadilan kaedah penilaian. So dalam ni bukti mudah je dinyatakan catat alih proses vetting dan moderasi. Ini ISO ada catat alih ni. Catat alih proses pemantauan dan semakan semula proses penilaian pelajar. Okey, boleh ambil daripada ISO tapi bukti yang belah kanan tu kita kena kemukakan sendirilah. Surat latihan, laporan pemeriksaan luar, bukti pelaksanaan, proses vetting dan juga proses pemantauan. Semakan semula proses penilaian pelajar. Kalau ada semakan semula. Okey, bagi area 3, pemilihan dan khidmat sokongan pelajar. Dia tak silap saya lah untuk pengetahuan semua. Ini dibentukkan, soalan-soalan ini dibentukkan daripada COPA tapi dia punya jumlah soalan mungkin lagi kurang daripada MQA 04. Dia lagi ringkas. Tapi dia cover semua bidang jugalah. Okey, 3.1 pemantauan kriteria pemilihan pelajar tempatan luar negara yang dilaksanakan oleh PPT. Di sini kita kena tunjukkan syarat kelayakan masuk, senarai nama pelajar dan syarat kelayakan masuk setiap pelajar, fail pelajar. Fail pelajar ni macam mana Puan? Kita nak kena digitalkan ke macam mana ni? Dia nyatakan fail pelajar. Bukan apa kuliah buat. PPA. PPA, okay, tak apa, kami akan take note untuk kes ni. Kami akan dapatkan pandangan PPA, apa yang boleh dikemukakan. Kalau di PJS, PPS. Dia konsep dia macam kita buat MQA 04 yang hari tu jugalah, bermaksud dia akan ada maklumat ataupun data tu perlu di provided by jabatan-jabatan yang berkenaan. Nanti lepas ni HCP pun ada, PPA dan PPS pun ada. Jadi mana yang bukan daripada kuliah tu nanti kita akan notakan lah kata ini daripada mana dan kita akan buat mesyuarat penyelesaian juga sebab sebelum ni kita dah buatkan Alif kan. So ada semuanya jadi kita maklumat tu akan sampai kepada kita akan dapat data-data tu, kita akan providekan kepada kuliah untuk diintegratekan masuk di dalam dokumen lah. Okey, boleh nanti kita pun ada grup kan Puan Zul. Kalau ada pertanyaan boleh flag kita kat situ lah. Contohnya isu fail pelajar ni. Kita akan tengok apa langkah terbaik lah untuk kita dapatkan fail-fail pelajar tu dan masukkan dalam salah satu respon kita. Okey, pelaksanaan rayuan kemasukan pelajar. Tapi ini kan memang Alif sekejap. Yang dekat kolom ni, yang fail pelajar ni takkan masa kita submit dokumen nak kena hantar fail pelajar? Itulah dia. Ini yang keperluan dia kena kemuka. So dia nak suruh digitalkan. Saya cadang mungkin ini kena dibincangkan dengan PPA dan PPS. Tengok langkah yang terbaik. Nak digitalkan ke, tarik pada ICMS ke contohnya. Kan? Tak apa Puan. Ini kita ada masa lagi. Saya boleh buat pertanyaan dengan MQA nanti. Masa hari konsultasi pelanggan, saya boleh singgah sekejap. Nak ambil pertanyaan ni, fail pelajar. Saya buat note kat saya dulu. Okay, next. Kejap Puan. Fail pelajar dalam MQA 04. Okey. Seterusnya rayuan. Okey, pelaksanaan dasar dan syarat pengecualian kredit. Kalau ada, mohon nyatakan. Pelaksanaan khidmat sokongan pelajar bukan akademik. Kegiatan kurikulum yang disediakan oleh PPT, ini kita akan dapatkan maklumat daripada jabatan-jabatan. Komitmen PPT terhadap majlis perwakilan pelajar, ini pun tak apa, tak ada masalah, kita akan ambil daripada jabatan-jabatan nanti. Alif. Ya, saya. Untuk 3.3 tu, kita di kuliah pun kita ada juga kan persatuan kuliah. Juga bahawa kita ada timbalan dekan haiwan pelajar. So ada juga program yang dianjurkan. So dilibat. Tapi Ustaz, program selalunya yang tu HEP. Kita akan dapat perusahaan HEP. Maklumat semua ada kat HEP. Ya. Kerja semua ada kat HEP. The report apa semua ada kat HEP. Betul. Okey. Kalau boleh saya tambah jawapan tu. Memang betul maklumat semua atau laporan semua kita kemukakan kat HEP kan. Tapi sekiranya kuliah nak tambah, silakanlah. Mungkin kuliah ada perancangan ataupun aktiviti yang dilaksanakan sendiri dengan pelajar, boleh juga.
Tapi benda ni 3.3, 3.4 kita akan bagi pada jabatan-jabatan untuk isi. Kalau kuliah nak tambah silakan. Tak ada masalah. Okey, terus bidang 4, area 4. Staff akademik, nisbah kepada pelajar, beban kerja, turnover rate staff akademik. Dia memerlukan senarai nama staff akademik semasa dan kelayakan. Ini kita minta pada BSM, bilangan staff akademik dalam tempoh masa ni pun sama jugalah. Kedua dan ketiga. File akademik, staff akademik, senarai surat latihan pun kita boleh ambil daripada BSM. Silakan. Ini kita nak ambil file mana? File kat dalam kuliah ke ataupun file BSM? Kuliah ada buat file peribadi staff ke? Tapi simple lah. Ya, kita ada dua. Kita ada CV. Okey, ini dia ada file table 5 kot namanya, Puan Zul. Tak silap saya, table 5 yang senarai nama pensyarah dan CV kelayakan. Ini namanya table 5. Kami minta PSM isi dulu. Dan ni Alif. Alif. Ya, silakan. Untuk 4.1, ialah kita kalau untuk contoh untuk pematuhan ni untuk di PJS contoh kan. Kita ada pensyarah mungkin 10 orang atau boleh 8 orang yang mengajar. So nisbah tu dia nak ambil keseluruhan universiti ataupun by program kan contoh. Nisbah tu ikut program, doktor. By program. Kalau bukan tak kalut lah kan pensyarah kita tak apa lah, tapi file tu memang kita ada di PSM kan. Betul. Kalau selalu audit pun yang PSM tu yang dia ambil. Tapi tak tahulah yang ini nak ambil yang kat kuliah ke atau Kuliah apa ada, tapi kuliah bukan dalam bentuk digital lah, dia dalam bentuk hard copy je lah. kuliah Okey, tak. kalau kat kuliah dalam hard copy lah ya. Kita kan ada file pensyarah kan. File record. So, dalam komputer masing-masing. Depa ada soft copy tu ada untuk masing-masing. Itulah, tapi agak tebal lah kot. Nak seorang 45-60 kau surat kan Hizan. Okey. Saya masuk pertanyaan saya sebab yang setahu saya dalam Kopa dia cuba minta table jadual senarai nama pensyarah dengan kelayakan akademik, pengalaman semua tu lah. Itu PSM dah ada. Sebab itu PSM dah ada. Okey, kalau MK perlukan detail mungkin nanti saya akan bagi feedback balik. Sebab yang dah kolom 3 tu pembuktian kan. Ya. Pembuktian. Kalau setakat senarai tu okey je. Saya still duk confused pembuktian yang ketiga ni. Tak apa, teruskan dulu. Saya nak pergi cari surat ni. Saya teruskan ni. Okey, 4.2. Pelaksanaan latihan OBE dan pembangunan kerjaya staf akademik. Ini dengan bahagian pembangunan modal insan dan juga latihan pun. Okey, ini maklumat ni kita akan dapatkan daripada BSM dan juga modal insan. Tapi kalau kuliah ada laksanakan program dalaman dengan staf akademik, boleh tambah nanti Kenapa nak print Nasha? Okey. So 4.3, penglibatan staf akademik dalam program penyelidikan, kegiatan perundingan, khidmat masyarakat dan fungsi pentadbiran. Ini dua jabatan kita akan minta, RMU, RMC dan juga BSM. Ada orang nak masuk Aisyah? Dah Okey, 4.4 mekanisme dan kriteria penilaian prestasi staf akademik, ini dengan BSM. Kebajikan staf akademik, ini pun BSM. Okey, terus. Rasanya yang bahagian 4 ni PSM kot. Banyak PSM tapi saya okey, apa yang kita buat kat sini kita akan apa yang kita buat kat sini, kita akan mohon maklumat ni pada BSM. Mereka akan buat ikut program lah. Kita ada 5 program, satu table, dan kita akan bagi pada kuliah untuk tambah masuk lah dalam table kita ni. Tapi kita minta kerjasama pada kuliah juga untuk semak. Kalau ada tambahan ke, maklumat tambahan, silakan boleh tambah. Sumber pendidikan, kecukupan dan kesesuaian kemudahan fizikal dan sumber pendidikan yang disediakan untuk menyokong pengendalian program. Ini analisis malas pelajar, ini dengan kita buat dengan siapa sebelum ni? Rasa kita buat dengan OSSC.
OSSC. OSSC. Bukti tindakan pun OSSC, surat latihan pustakawan, ICT, pegawai makmal pun kita boleh minta je dengan jabatan. Sumber pendidikan lesen perisian dengan jabatan, minit mesyuarat, bahan rujukan 5 tahun terkini. Kejap dapat call masuk. Kejap. Assalamualaikum. Ni tengah meeting. Saya pergi mai. Baik. Okey, 5.2 peruntukan kewangan sumber manusia, kebudayaan, peralatan dan sumber pendidikan turun Aisyah. 5.2 ini dengan bendahari, kita akan mohon dengan bendahari. 5.3 keberkesanan dasar, kemudahan dan peruntukan kewangan. Kita perlukan dasar peruntukan kewangan dan minit mesyuarat berkaitan. Ini dengan bendahari. Okey, pengurusan program, sistem tadbir urus fakulti, catat organisasi, TOR, minit mesyuarat. Ini dengan kuliah ke dengan PSPA puan? 6.1. Takbir urus Kuliah? fakulti dengan jawatan kuliah. Kuliah, okey. Kriteria latihan ketua program pun. Ketua program tu macam mana pula? Kriteria lantikan ketua program. Kita Yang ni kriteria dilantik. ni kita kena rujuk PSM lah, mereka yang buat lantikan kan? Oh, sat puan. Ini 6.2 ada dinyatakan dalam standard program. Ini kena rujuk. Tak tahu, standard program memang ada. Program Ali. Tapi yang kita praktis apa? Ya. Dah kena tengok polisi kita juga kan. Kok lah mereka letak polisi apa. So yang ni memang kena rujuk BSM lah ni. Okey. Dengan PSM. Ketua program pun daripada ni lah. Kena tengok balik. Kena rujuk BSM 6.2 ni. Kalau ikut carta fungsi apa semua tu, direct daripada PSM. Kita benda tu kita yang di-endorse di PSM. Baik. Terus 6.3 pengurusan program sokongan staf pentadbiran PSM, pelaksanaan dasar, prosedur, proses keselamatan dan kerahsiaan rekod akademik. Ini pun ada prosedur dah dengan PPA dan PPS. Boleh terus lagi Aisyah? Area 7 Area 7 CQI, ni yang last kot. Peranan unit jaminan kualiti dan jawatankuasa yang berkaitan. Okey, ni unit bukan pusat. So kita kena bagi carta organisasi unit jaminan kualiti di kuliah. Ada ke bukan? Dia macam ni. Ya, untuk universiti punya pun kita akan bagi yang PJK punya. Tapi yang dalam kuliah pun kena ada lah yang ni. Kita akan provide juga yang kita sebagai payung dia. Lepas tu UJK di kuliah kan dah ada tu JK kualiti dan akreditasi program yang tu lah tu. Betul. Itu spotlight dekat situ lah kan. Kita akan bagi juga PJK. Alright. Seterusnya mekanisme dan pelaksanaan bagi melaras proses dan kualiti program dikenakan di pelbagai kampus dan ini tak berkaitan. Kan 7.2 macam mana puan? Kita boleh consider tak berkaitan sebab soalan dia untuk premis. Tak ada. Ini tak terlibat, not applicable. Tak terlibat, okey. 7.3 perancangan dan strategi PPT dalam membudayakan kualiti dan penambahkan berterusan. Ini dengan PJK. Kita akan bagi menu kualiti kita. Dan juga mungkin laporan kot lah, laporan aktiviti audit IUM itulah. Okey, seterusnya saya rasa sampai sini saja ni. Okey, bukti pematuhan syarat-syarat perakuan okey, ini table dia kena tunjukkan kena senaraikan syarat-syarat khusus yang telah dilampirkan dalam surat NQA tu yang kita bincang awal tadi dan bagi juga bukti kalau telah dilaksanakan. Saya ingatkan lagi sekali, sekiranya belum dilaksanakan atau ada apa-apa isu yang timbul, mohon berhubungan PJK untuk kita bantu rectify dan facilitate lah seberapa segera yang boleh. Seterusnya, jadual perbandingan klasifikasi khusus. Ini sebagai contoh. Tapi jangan ambil ini bulat-bulat. Kita mohon supaya rujuk daripada standard program masing-masing ya. Okey, terus. Tapi menggunakan pakai template ni lah. Sebab dia nak letakkan ujung tu ada pematuhan tu kan. Yes, macam tu. Cuma isi bagi mengikut klasifikasi program lah. Habis dah Alif? Habis dah? Habis dah, okey. Ada lagi. Ini lebih kepada... Ini pasal diskaun tadi tu. Diskaun, okey. 200 dengan 400 program pertama saja. So, lagi ada, tak ada apa dah kot dah? Tak ada dah, okey. Cumanya saya nak
saya nak tanya progress lah, sebab kalau ikutkan kita dah minta, kita dah bengkelkan pun untuk buat MQA 04 tu. Kalau kita tengok yang kriteria-kriteria tadi, mostly sebenarnya apa yang kita dah discuss dalam MQA 04 tu ada dalam template yang baru ni. Jadi apa progress yang MQA 04 tu? Kita nak transfer sajalah masuk dalam template ni kan. Kalau tengok tu lebih kurang je maklumat-maklumat. Cuma lebih kurang. tu dia perdetailkan apa yang patut kita jadikan evidence. Dia jelaskan lagi. So kita lebih tahu detail yang kita nak buat kan. Sekejap, Alif boleh share yang kita punya workflow apa tu? Kita punya workflow dan all the bukanlah deadlines, kita punya panduan lah bila submission, penyediaan ke apa semua tu. Cuma saya punya concern ada dua perkara kat sini. Sebab kalau ikutkan template tu, satu, dia suruh kita lampirkan analisis untuk PLO MKF 2.0 tadi tu lah. Okay, concern saya adalah saya rasa kelima program yang MBA, DPGS, DPP, DCA, DPI ni belum comply kan dengan PLO MKF 2.0. Belum. Belum, okey. Bermaksud kita dalam proses kan sekarang. Saya percaya dalam proses lah disebabkan kita dah nak suruh masuk JKP. Kan baru SEM ni baru nak buat. Okey. Kami kami dah hantar sekarang dalam untuk apa nama penilai, hantar laporan je lah. Dari segi pelaksanaan tu tak ada siapa tak ada lagi. Jadi saya punya concern adalah lampiran kita tu kena letakkan bukti analisis. Bila analisis bermaksud kita sekurang-kurangnya satu semester tu kita dah jalan sebab benda tu adalah berdasarkan apa yang dalam sistem. Betul. Jadi kalau kata kita nak hantar juga Januari ni, bermaksud pakat tak comply lah semua. Silat kena non compliance. Kita Disember baru nak exam. Disember baru nak exam. Memang tak ada lah. Lepas tu secondly adalah pematuhan terhadap standard program. MBA tengah review kan? MBA tengah review. Belum comply standard program baru kan? Belum. DPP pun samalah. DCA pun saya rasa tak comply dengan standard program baru. DPI je kot yang memang agak up to date sebabnya up to date pula, updated because of depa recently je 2020 tu dapat full accreditation. Jadi DPI ni okey lah. Yusha, bukan DPP kot tu. DTM kot. Tourism kan? DTM 5 program yang dengan kita update daripada hari tu daripada hari tu yang attend apa dah tourism. Tourism kenapa boleh jadi DPP pula? Ni kena tanya Encik Alim Nordin lah macam mana jadi DPP pula. Tourism yang duk attend daripada hari tu lah. Bukannya DPP tak. Terkejut lah mereka. Terkejut mereka masuk langsung. Encik Alim macam mana ni? Dia MBA. Tu saya check, saya double check. Itulah. DPP lain tu. Dalam sematkan program tu. Kalau bukan ayah, sana mana? Macam mana boleh bertukar pula? Sekejap saya semak. Memo kita pun kepada DPP ke? Kalau ikut tu tourism lah. Pelancongan kan? Dalam memo. Sekejap saya pun lupa lah. Betul pun, DPP tu Diploma Pengurusan Pelancongan. Silap. DTM. No, salah letak. Dia punya abbreviation bukan DPP. DPP tu Diploma Pengurusan Perniagaan. Mereka ni PJK pun duk tukar-tukar pula. Semua orang confused. Aisyah lepas tu semua meloncat sekali lagi. Aisyah. Sebenarnya DTM lah kan. Bukan DPP. DTM. Aduh. Penyelaras dia pun ada ni. Masuk. Mar. Penyelaras DPP tak ada lah kan.
Tak ada ni staff PJK dia confused. Mereka pandai duk pergi tukang pula abbreviation program kod program Unisyam ni kan. Minta maaf ya. Sebenarnya DPP di sini, sebenarnya DTM, nanti kita edit balik. Tapi pihak owner program memang aware kan pasal ni kan. Sebab dia sama lah batch yang buat 04 tu kan. Puan Madia Alright. Janganlah duk live lagi. Jangan leave group. Kita tersilap, maafkan kami. Baru nak seronok kan. Jangan dah seronok sangat. Okey. Kita tengok kena. Jadi concern saya tadi dua perkara tu lah. Jadi kalau kita tengokkan dekat kita punya ni, kami punya workflow lah yang kata kita akan nak bagi kepada kuliah. Jadi kita dah start dengan taklimat pada hari ni. Penyediaan dokumen tu bermula pada esok tu sehinggalah bulan November. Dan kita nak minta serah pada Disember dan kita nak mohon pada Januari. Tapi bila tak start tengok balik, nampak gayanya kita tak boleh mohon Januari ni, betul tak? Januari kita tak ada lagi report daripada OMS. Ya, betul. Disebabkan kalau kata kita hantar permohonan tanpa kita kemukakan analisa-analisa tu, tak apa lagi. Tapi kita dah kena lampirkan analisa PLO, pematuhan terhadap standard program punya bukti. The problem is memang belum lagi, dalam proses lagi ni. Ali, memang tak ada diskaun dah lah Ali. Kita tak boleh ni nak push untuk Januari ni. Tak dan ke Puan? Tak dan ke? Bukan masalah tak dan, dia macam ni. Konsep dia bila nak buat analisa PLO semua tu, bermaksud benda tu dah kena ready dalam sistem. Bila nak buat analisa PLO, SLO, bermaksud dia berdasarkan kita punya assessment and everything. Now, sekarang kita dah nak habis dah ni, semester ni. Dan benda ni masih belum implemented pun. Ada je PLO MKF 2.0 ni masih belum masuk JKPP pun. Yang saya rasa akan start pada Februari tu, mungkin dia pun baru nak guna pada Februari. Jadi Februari lah baru masuk dalam sistem. Sudah run satu semester, ada result, ada apa, baru boleh buat analisa tu. Tapi Yusha, itu Dr. Zai ada tengok lah kat kuliah lah, dia bagi cadangan, dia kata sebab kita dalam proses nak dapat kursus senat, so kita duk menganggap bila senat lulus barulah kita akan implement masukkan dalam OMS macam tu. Tapi Dr. Zai cadang, dia kata untuk mapkan benda tu dalam sistem dah boleh buat, sebab itu pematuhan kepada MQF tu. Patutnya jangan kenapa perlu kepada kerusahan, sebab dia ni pematuhan. Cumanya kita boleh masuk, tapi saya nak tanya, adakah bila kita nak map nanti tu, kita punya assessment semua tu dah dibuat pemurnian ke belum untuk kita sesuaikan dengan mapping PLO tadi tu? Katalah yang kita run assessment dengan pelajar semester ni. Sebelum ni kita buat benda tu adalah katalah PLO 5 tapi buat benda lain. Bila kita review PLO MKF 2.0 dan kita dah nampak dah apa dia, assessment tu akan berubah. Dan perubahan assessment tu memang sempat ke kita buat SEM ni? Sebenarnya kalau ikut tu kita pun tak distribute lagi yang master plan yang untuk mapping PLO sebelah tu. Untuk lecturer ubah CLO balik supaya dia sesuaikan dengan PLO tu. Memang tak buat semester ni kan. Itulah nak masuk untuk kita kata kita memang nak guna PLO sebelah tu, tak ada masalah, boleh masuk. Tapi once dah masuk, bila kita nak map balik dengan assessment tu, nanti dia tak betul lah tu. Betul. Tu yang kita kata tak ada lah. Constructive alignment tak berlaku. Itu yang saya kata buat masa Februari tu. Tapi ikutlah kalau kata kuliah rasa benda tu boleh diselaraskan, bolehlah buat dalam MS tu. Cuma kami punya concern dari sudut tu lah, constructive alignment tu tak berlaku lah sebabnya table 4 tu sendiri, CLO dan semua tu belum dimurnikan mengikut PLO yang latest kan. Betul-betul. Macam mana? Nak kata pun tak kena.
Kalau untuk Januari ni memang tak ada. Kalau sebabnya Ah, semester ni pun kita tak buat. So kita Ya. nak ambil mana? Kalau Betul. kata kita dalam proses dan kemudian mungkin Februari kita akan key in benda tu. So kita buat permohonan bulan Jan contoh tanpa ada implement tadi, adakah satu kekurangan yang kita yang boleh kita tangguh ataupun kita kita anggap permohonan Jan tapi bila dapat lawatan mungkin lepas tu. Bila lawat Sebab mungkin bulan April ke apa contoh bermaksud sekali ada settle implement tadi. So adakah dia ambil kira sebagai satu bentuk kata apa ni pematuhan juga lah, walaupun yalah kita yang the true-nya kita memang dah actualnya kita dalam Februari. sebab lampiran bukti inilah yang bila kita, sebab kita akan submit serentak semasa permohonan tu. I see. Sebab kita perlu Kalau in proses maknanya dengan Senate tak Senate apa semua tadi tu. tak, sebabnya yang kita nak kena kemukakan tadi adalah analisa kan, betul tak? Staff akademik. Dia nak analisa tu, maknanya yang kita duk guna OMS bahagian belakang tu kan ada analisa tu kan. Tak ada berapa tadi no? Nak proof kat tu payahlah juga. Analisa kita hanya key in data, dia analyze. Tak boleh analyze lah, tiada benda nak diukur. Dia kan kena ukur PLO terhadap assessment tu semua tu. Ni dia kata dokumen pengukuran analisis. Analisis memang kena letak analisis. Dekat bidang 1 ni. Bidang 1, 1.1 ni. 1.1, 1.2 tu bolehlah, 1.2 tak ada masalah sebab kita memang boleh buat analisis dah. Sebab dah ada beberapa SEM tu kita dah ada dalam OMS. Yang 1.1 tu sebab dia sebut kepada MQF 2.0. Kalau setakat current ni tak ada masalah. Current kita boleh bagi dah, analisis tu ada je. Betul. Yang current memang kita duduk bubuh dalam course 5 pun. Ada, memang ada. Cuma bila dia sebut je kepada MQF 2.0, tu yang jam tu. Betul. Aisyah ada guess Aisyah? DPI okey kot. DPI depa patut, depa memang dah pakai sebelah kan. DPI DPGS pun saya rasa DPGS macam dah itu saya rasa siapa mesej saya tanya. DPI ada sebelah kita dah 11 yang baru kan? Dia ada laporan penilai daripada UM Prof Azam bagi tu. Kita dah cuma tunggu satu lagi penilaian luar daripada USIM. Memang dah sebelah dah MKF tu. Ustaz, kalau tunggu penilai kami dah habis dah disemak oleh penilai. Semua dah semak. Cuma dalam semester ni kita tak mapkan dalam sistem. Dan dah table 4 kita tidak follow kepada PLO sebelah tu. Betul. Kalau nak masuk juga dalam tu boleh je kita masukkan dalam sistem yang PLO sebelah tu. Cuma kalau tak ada perubahan pada CLO dan sebagainya tu tak ada masalah. Assessment tak ada berubah kan. Ya, betul. Kalau berubah nanti kita nak minta DPGS dengan DPI check sebab kalau tak silap saya DPGS dengan DPI ni memang dalam OMS sudah dah PLO 11 dah kalau tak silap. Jadi kalau tak silap sebab depa ni melibatkan yang hari tu DPGS pun pada 2020 melibatkan maklum malas hari tu. Lega kalau dah ada macam mana dah guna lah. Saya tak ingat siapa yang pernah mesej saya pasal DPGS dan tunjuk kata yang DPGS punya PLO 11 sebenarnya dah. Nanti kena minta Dr. Akli semak balik. Kalau kata DPGS dengan DPI ni memang dalam MS pun memang kita dah comply dengan MKF 2.0, kita akan push dua program ni dululah. Pada Betul lah. Ini Ustaz buat kan? Kami tiru belakang. Takut kita pergi sekali dah senang. Kalau kena apa-apa sekali. Kalau kena denda pun sekali. Tu dia. Ustaz dapat saya kami pergi sikit belakang. Tak apa. Ni 1.1 ni. Kita boleh bagi analisis PLO, PAO, CLO tu tak ada masalah. Tapi nak dikaitkan balik dengan MKF 2.0 yang tu yang masalah.
Analisis tu ada je. Kalau kata DPI dengan DPGS dia dah pakai PLO sebelah, maknanya dia memang boleh dibuktikan lah. Sebab Boleh. sistem boleh dibuktikan. Betul. Dia tak jadi isu lah. Tak jadi isu lah. Dan juga standard program pun tak ada masalah. Standard program yang pengajian Islam tu tak ada keluar yang latest Yang version ke apa ke. So 2018. apa dia? Dia 2018 tapi kita dah buat pembuktian, kata kita dah follow standard program baru kan doktor di PGS ni. Ya. Jadi nak nampak gaya yang jalan cerah sikit ni di PGS dengan DPI lah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yalah, nampak hatu. Syah, DPI tak ada wakil tu. Loh, lah tu kita duduk sembang sajalah DPI ni, tak apa. Kita petik terus je lah DPI hantar. Loncat dia pun. Aisyah ada guess Aisyah? Aduh. Okey, kalau macam tu kami akan revise sedikit kita punya gerak kerja yang flow yang tadi tu lah. Aisyah buka balik boleh tak yang flow yang tarikh-tarikh tadi tu? Oh, ada dengan Alif. Alif share balik yang flow kita buat tadi tu. Oh, ni. Jadi, gerak kerja nombor 1 sampai 9 ni perkara tu kita akan tetapkan perkara yang sama. Mungkin tindakan pun tindakan yang sama. Cuma dari segi tarikh itulah kita akan revise juga sedikit. Dan kalau kita ikutkan dah taklimat, penyediaan dokumen, lepas tu nanti klinik dokumen tu maksudnya inilah consultation yang kita akan buka lah untuk 5 program ni. Book lah dengan kami pada bulan sekian-sekian tu untuk kita nak bincang ke nak apa ke lah kan untuk nak selaraskan. Lepas tu terus buat serahan akhir. Kami akan buat semakan kami pun kadang-kadang dalam seminggu 2 juga kalau tengok jadual juga. Lepas tu kita akan kita akan return untuk pihak owner program kemaskini dokumen. Lepas tu kita akan buat penyelarasan akhir sebelum kita buat serang kepada MKE dan seterusnya kita akan buat permohonan lah. Dan juga permohonan tu nanti dia adalah bersekali dengan bayaran. Dia tak macam dulu kita mohon, daripada tengok-tengok baru main hantar balik kat kita invoice ke apa. Tak, untuk yang baru punya sistem ni, dalam sistem e-semakkan program MKA tu, kita hantar semua dokumen-dokumen attach, isi. Dia akan ada satu part nanti kena bayar. So kita kena kemukakan invoice pada hari yang sama kita isi. Jadi yang ni ini kami akan deal dengan pihak bendahari lah. Lepas tu kita kemukakan receipt semua tu, barulah dia proses permohonan tu. Jadi, tapi kalau DPI dengan PGS boleh kot kita guna tarikh yang ada kat sini. Elok. Saya setuju. Saya macam batuk sikit. Terus lelah dah, semput. Habis pagi. Ya. Masa silap pula buat awal. Tak apa, Masya Allah, tengok check dulu lah. Kita check juga lah, nanti kita check tengok yang pasal PLO tu. Mas tu. Mazu? Ya. Untuk melayakan kita dapat pengurangan tu, dia kena semua tau, dia tak boleh salah satu. Semuanya kena siap. Lah ni kisahnya, kita kena tengok a big picture juga. Kalau kata kita push juga untuk kita mohon pada Januari tu, tapi dokumen kita tak lengkap, dokumen kita benda yang tak accurate dan sebagainya, takut jadi masalah dalam penilaian tu pula. So sekarang ni mana yang lebih penting? Kita nak kejar diskaun ke ataupun kita nakkan quality content supaya bila penilaian pematuhan tu berlaku, elok je jalan. Dia diskaun tu by bundle kata by program ataupun by universiti? By bundle. Bukan. Dia kira macam 5 program ni dia dah petik, dia suruh bayar dan hantar permohonan 5 ni sekali. So macam mana? Kalau kata kita nak mohon juga Januari tu, memang macam perkara yang kita bincang tadi lah. Okey, so, soalan saya. Lawatan pematuhan tu akan berlaku selepas kita hantar borang ni? Kalau ikutkan tu, bila kita hantar dalam cycle Januari tu, kita tengoklah tarikh dia pun nak bagi kat kita. Tapi jangkaan dia, selewat-lewatnya by 2026 tu dia akan turun dah. Itu paling lewat. Okey, bermaksudnya kalau tangguh Februari tak dapat diskaun je lah. Tak dapat diskaun dan kita tak dapat diskaun kan. Tapi tanya Alif, macam mana? Kalau kata kita tak diskaun tu je lah kan?
diskaun saja kan. Okay, kalau kita hantar Februari selepas kita dah selesai semua atau agak lewat sikit tapi kita dah implement ataupun kita dah laksanakan dia punya keperluan MQ02 tu, bermaksud kita masih ada masa yang mencukupi untuk berhadir atau untuk buat lawatan tuan dalam tempoh yang masih tak lewat lah. Puan Zul. Ya. Kalau kita tak mau ambil diskaun ni, kita kena serahkan kita punya dokumen 2026. Oh pula dah, ada lagi. Baru pula. Faham Itu tak? dia punya Oh, hantar pada 2026 bukan pada 2025. Bukan. 2026 baru hantar. Dia beza dia besar tu. Okay, tadi kalau dia punya margin keuntungan diskaun berapa duit? Dah 7%. 3%. Satu program lebih kurang 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 50,000. So 3% daripada 50,000. 3% maknanya 15,000 je. 3% ke 4% ni? 4% 2,000. Kalau 4% baru 2,000 ni Encik Alif. Oh, 7%. 7%. 7%. Baru 3,500. Okey. 3,500 saya rasa dengan ayat pancut depan tu mah hanya pancut terusan. Okey, Cuk. Okey. Mari kita tengok kita punya priority lah. Okey, sekejap. Kalau kata kita hantar pada Januari, dia punya main priority dia adalah kepada diskaun, betul tak? Betul tak, Alif? Betul. Januari ni priority dia adalah terhadap diskaun 7% tu kan. Okey. Katalah kita tak boleh nak submit by Januari. Bermaksud window yang MQA buka kepada kita adalah submission pada Januari 2026. Contoh Betul tak, Alif? Okey, betul. Betul. Sekarang ni antara 5 program ni mana yang kritikal sebab kita tak ada melibatkan lembaga kan? Kalau saya tengok ni senarai program ni memang tak libat lembaga pun. Jadi bermaksudnya tak ada lah urgency yang kok mana pun visit tu mesti dilakukan by early 2025 tu, betul tak? Betul. So bermaksud andai kata kita kata kita skip lah part discount tu, kita punya target adalah by Januari 2026 adalah kita punya permohonan. Bermaksud kita ada window 1 tahun dan 1 tahun ni saya rasa sempatlah untuk semua program ni buat semakan kurikulum, lulus MQA semakan kurikulum, guna standard program baru dan sebagainya. Pembuktian pun rasa lebih cantik bila kita kata kurikulum kita pun dah comply dengan standard program baru. Betul tak? Betul pun dia lagi cantik macam tu. Kan? Pendapat kuliah-kuliah macam mana? Dr. Senani, Dr. Akli, penyelaras macam mana? Dia punya circle dia tu setahun lah. Dia bagi circle setahun pula. Circle setahun. Maknanya Januari ni tak lepas pada Januari the next ni lah kan. Saya rasa itu lepas pelaksanaan jadual tu, jalan lautan seluruh Malaysia tu agak banyak. So dengan plan ni apa semua dia kena ambil masa sikit lah. Kalau kita bagi lewat mungkin dia dah mesyuarat dalam Februari barangkalinya. Dia nak atok-atok kan kereta tak lewat tu. Mungkin kalau dia buat syarat bulanan tu okey lah, tapi mungkin agak terhad sikit tenaga, masa, jarak sebagainya barangkali lah. Mungkin bajet sebagai contoh yang lain lah. Tapi di pendapat saya dari segi yang 7% punya tu memang tak boleh lah nak patuh. Ni untuk kuliah kami memang tak boleh lah. Dan kalau kalau kita pergi ke 2026 tu insya-Allah dari segi nak comply tu boleh. Nak comply ke semua sekali lah, termasuk yang analisis apa semua tu lah. Okay, kalau macam tu Syah, tak apa saya check ingat untuk macam kalau DPJ kalau sekiranya ada rasa macam ada complete, comply and compile. So saya rasa kita boleh cuba lah walaupun tak ada diskaun kan contoh. Tapi kalau kita rasa makin lewat lagi bagus lah sebab kita ada satu isu yang mungkin bangkit sebelum ni pun kan. Apa tu
Alif confirm depa selepas Januari tu cycle, kalau macam ikut tahun ni cycle dia ada sehingga November tu ada cycle kan. Untuk yang tahun 2025 ni confirm cycle dia kalau kita terlepas Januari tu dia tak buka dah cycle tengah-tengah tu. Ini berdasarkan conversation saya dengan pegawai yang buat 7% ni lah. Dia kata kalau terlepas atau tak layak, kalau kita tak layak untuk pengurangan ni, kita akan submit macam biasa 2026. Adakah maksud dia 2026 tu adalah depa nak buka window untuk diskaun ni tahun depan pula? Oh, kan? tak ada diskaun dah. Tak salah kalau 2026 dia nak buat baru mungkin ada lah. Ingat ke dia nak buka dia tahun? Diskaun tu je. Nanti tak apa. Nanti kita buat confirmation balik. Kita hantar pertanyaan secara rasmi kepada pihak MKA jugalah. Adakah selepas Januari tu dah depa dah tak boleh buka dah permohonan dalam cycle selepas Januari tu, kita tanya tengok Tapi kalau kata tak dapat juga, bermaksud kita punya next kita adalah by January 2026 lah. So maksudnya gerak kerja tu kita perlu selaraskan semula, dan semakan kurikulum tu memang kena buat segera lah, especially yang nak compliance terhadap standard program ni. Okay. Tapi kalau standard program tu kalau dia keluar dalam 2025 tak perlu lagi untuk kita comply. Tak perlu. Yang current saja. Betul? Yes. Okay. Kalau nampak kita kalau segi amal jama'i kata ni you don't look for my apa nama ni pandangan lah Jaya. I think mungkin untuk amal jama'i tu the better one. Maybe we send our request. For all programmers, what's related with the program? Mungkin by January on 2026. Tak apalah, saya tak kata saja kalau boleh kata kita okay. Faham. On January, next January pun okay lah, kita cuba tengoklah. So kami tak maulah kami bersendiri. Tak apa, okey je. Lah. Okey. Pasal saya bimbang sebenar. File kalau GPS saya tak kalut sangat, kalau SMAY saya agak kalut. Sebab kalau isu file khusus yang kita was prepared semasa ni COVID. Saya bimbang ni. Tapi kalau kata 2026 tu DPS tak ada isu. Kalau SMAY tu mungkin saya rasa better. Tapi kalau SMAY, kalau kata DPS tak ada isu lah untuk file khusus. Walaupun 3 tahun kebelakangan pun tak ada isu lah. Okay. Alright, apa tu dia penuh barakah amal jama'i. InsyaAllah. Okay, apa tu daripada Dr. Hasnani ada apa tak? Tak ada apa-apa lah. Cuma tu nak abang lah, kami kalau ada circle 2025 tu tak ada lah. Pergi ke 2026 insyaAllah. Okay. Alright. Baik. Daripada penyelarasan lain, saya nampak TDA Cambridge pun ada. Ada apa-apa? Ya. Alright. Apa tu Encik Ali? Encik Said. Assalamualaikum. Sorry saya tak buka kamera lah. Okey. Dia kaitan dengan yang orang kata dokumen yang baru ni lah kan. Lepas tu ada part-part yang memerlukan kita sebenarnya dia berkait dengan pematuhan lah sebenarnya tu. So pematuhan tu memerlukan kita buat semakan lah. Okay. So nak menjawab dalam ni juga kan. Betul. Orang panggil tu progress tu lah. Lepas tu bila kita ada perjumpaan dengan dekan kemarin kot, dimaklumkan teras umum, teras universiti punya subjek semua tu berubah pula kan. So lah yang tu macam mana kami nak minta disegerakan kot ke? Nanti kita akan push pihak Kausas jugalah
Sebab selagi kausas tak settle tu, dia akan sangkutlah semua program kan. Itu kita macam dah 6 Tak ada okey. 15 lah contoh kan. Lepas tu dipanggil ada yang diploma lah 16 pula. Lepas tu itulah. Betul, faham. So untuk yang bila buat semakan kurikulum memang teras universiti kita kena guna pakai modul wajib universiti yang the latest ni lah. So kita akan mohon juga pihak kausas untuk segerakan lah untuk keluarkan senarai dan sebagainya. Ya betul, sebabnya banyak program tengah dalam proses CR yang mana kita memang nak submit dah kan kepada panel dan sebagainya. Okey baik. Terima kasih. Okey, Encik Alif ada apa-apa? Tak ada buat. Okey Noah. Jadi selepas ni kami akan buat edaran template ni. Okey, dan juga kita untuk yang surat MKA ni pun nanti kita akan buat edaran jugalah, nanti kita akan kemukakan kepada pihak dekan kuliah lah. Tapi at the moment kita akan hantar template dulu lah Kak Alif ya. Untuk yang ni, so pihak kuliah dah boleh start working on yang benda yang hak mana yang boleh buat tu kita dah boleh buat siap-siap lah kan, supaya kita pun dah tidak tertangguh walaupun kita kata ada yang kita nak target submit 2026 tapi bila tunggu last minute pun risau juga, dan kita harapkan penyediaan dokumen ni dibuat secara berpasukan lah dalam tim, dan insyaAllah pihak PJK akan keep following up lah selepas ni, dan kita akan buat secara berkala jugalah, sama ada bengkel ke mesyuarat ataupun macam ni lah, kita buat mesyuarat sekejap untuk tanyakan progres dan sebagainya. Sebab kita dah tak mau nanti bila dah hujung-hujung dekat nak submit, bila kita tanya barulah yang ni masih banyak dokumen belum siap kan. So insyaAllah lah kita susun balik supaya dalam proses sepanjang tahun tu kita dah follow lah mana-mana yang berkaitan, dan benda progress tu berlaku gradually lah secara dan continuously. Okey, ada apa-apa lagi tak sebelum kita dismiss kita punya mesyuarat? Okey nah. Okey, kalau nanti kita akan terus berhubung melalui grup WhatsApp yang ada tu. Yang tu lah juga kita saya untuk program ni, insyaAllah saya minta timan dekan berkaitan dengan penjelasan berkaitan untuk rojok PJK tu bawa apa yang betul dokumen and sembang-sembang lah. Boleh. Nanti minta mereka kontak lah. Ya, thank you. Kontak untuk booking time lah sebab kami pun kadang-kadang dia jadi penuh kan. Jangan walk in lah. Tu saya kata kalau kita PJK universiti pun agak penuh. Yang di kementerian tu. Itulah. Lagi lah satu universiti, satu Malaysia kan. Okey. Tak apa. Nanti kalau ada apa-apa, just contact dulu untuk booking. Bukanlah booking appointment tu sebab apa. Sebab kadang-kadang jadual kami tu penuh lah. Takut bila nak slot in, nak berjumpa tu takut tak sempat ataupun ada kekangan. Okey nah. Kalau macam tu, kita stop dulu di sini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Tahniah pengarah baru. Dak lagi. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik. Baik.